banyaknya rahmat yang turun, banyaknya malaikat Allah yang turun. Bukan Lailatul Qadar saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Kan? Allah sebut pada malam Lailatul Qadar turunnya malaikat dengan jumlah yang banyak. Dan disebutkan oleh ulama, lailuha kanahariha. Kebaikan Lailatul Qadar itu malam dan siangnya sama, cuma Allah rahsiakan. Tetapi dalam hadis bila menyebut tentang keberkatan turunnya banyak malaikat itu tiap-tiap malam. Pada waktu sahur, 1/3 malam hujung sebelum habis waktu sahur, 1/3 pukul 3 sampai pukul 6 sampai azan, waktu yang paling mustajab. Tu yang kita buat program tu pukul berapa? Pukul 4. 3:30 sampai azan. 3 sampai pukul 5. Ni waktu berkat ni. Angkat tangan sebab Allah nak tengok mana yang meminta je nak bagi, mana yang meminta ampun je nak ampunkan, mana yang ada masalah je nak selesaikan masalah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu yang ketiga. Akan tetapi, saat sahur seperti ini dilalaikan oleh ramai manusia. Orang yang sengaja melalaikannya termasuk orang yang terhina dan terhalang dari kebaikan kecuali jika terdapat uzur, yakni alasan syar'i seperti sakit atau lupa, musafir atau berjaga malam dalam sesuatu perkara yang perlu dilakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagi fiqahnya bangun malam pada waktu tersebut hukum dia sunat. Tapi dalam tasawuf dia kata orang yang tak bangun ni orang yang hina, tuan-tuan. Kenapa hina? Orang ni kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Allah nak tengok dia, dia tak nak tengok Allah masa tu. Allah nak tengok dia meminta, tapi dia tak meminta masa tu. Dia tidur berdengkur, tuan-tuan. Dari sudut fiqahnya sunat, betul. Tapi dalam keadaan Allah beri kita peluang untuk didik diri kita dalam Ramadan kali ini, lepas daripada subuh, kan banyak masa. Kan? Maknanya, kalau kita rasa alasan kita kerja, ngantuk dan sebagainya, tak timbul. Sebab Allah bagi sungguh. Sebab tu Ramadan kali ini merupakan apa? Booster kepada Ramadan tahun depan sebenarnya. Allah dah siapkan kita ni untuk Ramadan tahun depan. Dalam keadaan kita ni pulun, tuan-tuan. Ada yang tak pulun, ada yang tak solat pun ada. Bukan solat yang sunat. Solat wajib pun ada yang tak solat lagi. Betapa hitam, pekat, lekatnya hati dia duduk dalam kegelapan. Kerana apa? Allah bagi peluang pada kita ni untuk membina diri kita dan keluarga kita, khususnya laki-laki, khususnya suami, khususnya ayah. Nak membina ni keluarga ni. Dalam arti kata kita susun program-program untuk anak kita. Lepas subuhnya, sebelum subuhnya, dah subuhnya, duhanya, Qurannya, semuanya. Bukan disusun program TV-nya. Bukan disusun program-program cerita-cerita TV-nya. Ditambah pula movie-movie-nya. Ramadan tak Ramadan sama je. Yang ni lah masalah. Orang beriman ni dah masuk hari ke berapa puasa? Hari keempat. Tarawih dah masuk dah 5 dah. Dia dah mula sedih dah. Sebab Ramadan ni laju, tuan-tuan. Laju. Nanti kita akan sampai satu masa. Habis dah. Raya dah. Ketika itu tuan-tuan menangis kita. Kita menangis, tuan-tuan. Menangis dalam keadaan penyesalan. Bagi orang yang beriman, Alhamdulillah. Dia dapat apa yang dia dapat, yang dia cari. Apa yang dia cari? Keampunan. Dalam keadaan itu dia mencari keampunan. Kerana bila mari Lailatul Qadar, Allah mengampunkan apa dia? Sebab dituliskan pada malam Lailatul Qadar hanya kebaikan saja. Pada malam lain dituliskan kebaikan dan kejahatan. Tapi malam Lailatul Qadar tak ditulis oleh Allah melainkan kebaikan saja. Sebab tu kalau siapa yang memohon ampun, confirm dapat. Sebab tu bermulanya bila? Malam. Bila bermulanya malam? Maghrib. Makna maghrib tu dah masuk dah. Sebab tu orang yang hanya orang yang hanya mengamalkan solat tarawih habis dengan witir dalam keadaan dia dah dapat Lailatul Qadar dah, tuan-tuan. Maksudnya dia dah dapat dah kebaikan Lailatul Qadar itu. Bagi orang yang tak solat tarawih, kat mana kelebihan dia pada malam tu? Apatah lagi lepas tarawih dia ada lagi program lain. Apa dia program dia? Dengan Quran dia. Sekarang dah berapa juz dah dia susun. Kemudian pemahaman dia tentang Quran dia, tentang kefahaman dia disusun untuk anak bini dia. Dalam keadaan inilah yang kita sebut peluang yang diberikan. Lalu dalam keadaan itu, bagi yang tak bangun malam dianggap sebagai kurang ajar. Kerana apa? Allah nak tengok dia, tapi dia tak nak tengok Tuhan. Dia tak nak jumpa.
Dalam keadaan itulah seumpamanya. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abdullah bin Amru bin Al-Ans radhiyallahu anhuma. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan itu. Dahulu dia kerap kali melakukan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkannya. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis yang sahih. Sebab itu kalau tak boleh tak hari, siksa sebulan sekali. Tak boleh seminggu sekali. Kalau dapat tak hari, alhamdulillah. Tapi mana kita bina daripada tarawih itu sendiri. Tarawih itu sendiri mendidik kita qiyamul lail. Bermula lepas isyak, mulalah tarawih. Tetapi tarawih Nabi saya dah sebut, Nabi buat lepas pukul 12. Sebab tu Nabi, bila ulama membincangkan mana qiyamul lail Nabi di Ramadan, itulah qiyamul lail Nabi. Apa dia? Tarawih itulah. Dalam keadaan tarawih Nabi buat pukul 12 malam. Tapi dalam keadaan bila Nabi buat, sahabat ikut. Hari kedua makin ramai, ketiga makin ramai. Hari keempat Nabi tak keluar sampailah solat subuh berjemaah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tak keluar seperti malam sebelumnya? Nabi kata, kalau aku lazimkan solat ini bersama kamu berjemaah, aku takut menjadi wajib kepada umatku yang akan datang. Lalu dia tidak menjadi wajib. Lalu Nabi pun tinggalkan dalam keadaan kita demikian. Tetapi sebagai satu signal daripada Rasulullah yang dikatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Maknanya siapa yang bangun malam, hadis sahih tu, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan imanan wa ihtisaban, penghayatan. Kalau saya sebut ihtisaban itu dengan penghayatan macam tak berapa tepat je tuan-tuan. Boleh kita kata ihtisabatan itu dengan dengan sepenuh perhatian, dengan detail, berhati-hati, dengan komitmen, macam-macam lah. Apa kita nak kata? Penghayatan lah. Maknanya, orang ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang ini Allah ampunkan dosanya telah lalu. Sebab itu tengok doa kita tiap-tiap hari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, kami mohon padamu, ya Allah, redha engkau dan syurga. Doa ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi ajar secara khusus. Maksud dia, al-ibratu bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Ini kaedah Quran. Maknanya turun satu ayat itu dengan sebab yang tertentu, peristiwa yang tertentu, namun hukum dia secara umum untuk semua orang. Turun tadi, doa tadi secara khusus bila Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, aku nak amalkan apa bila jumpa Lailatul Qadar? Maknanya, jawapan Nabi kepada Siti Aisyah secara khusus, tetapi untuk kita secara umum, kita minta Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan.